Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini saya akan masuk ke dalam ke bab 2 iaitu pembangunan produk. Okey, dalam bab ini kita perlu membangunkan satu produk dan juga kita perlu membuat folio untuk pentaksiran 3 dan 3. Okey, jadi pada video kali ini saya hanya akan menyentuh 2 subtopik sahaja, iaitu yang pertama penghasilan produk, dan yang kedua menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan juga project brief. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, kajian keperluan pelanggan. Apakah yang terdapat dalam borang kajian keperluan pelanggan? Okey, dalam kajian keperluan pelanggan, kamu dikehendaki untuk membuat borang kajian keperluan pelanggan. Dalam borang ini terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu bahagian A, maklumat pelanggan, di mana dalam bahagian maklumat pelanggan ada beberapa perkara penting yang perlu kamu catatkan. Yang pertama, nama pelanggan, jantina, pekerjaan, umur dan pendapatan. Pada bahagian B pula, bahagian ini menerang tentang latar belakang produk yang sedia ada di pasaran. Contoh, nama produk, fungsi produk, kelemahan produk, ciri-ciri produk yang dikehendaki pelanggan. Okey, kita tengok di sini. Contoh yang diberi di sini ialah pengasah pensel. Fungsinya adalah untuk mengasah pensel. Kelemahan produk ini mengambil masa dan menggunakan tenaga yang banyak untuk proses mengasah pensel. Ciri-ciri produk yang dikehendaki oleh pelanggan. Ciri-ciri ini merupakan ciri-ciri yang kita akan tambah pada produk yang akan kita hasilkan nanti. Okey, antara ciri yang pelanggan hendak ialah mengasah pensel dengan cepat. Pengasah pensel yang tidak menggunakan tenaga yang banyak, pengasah pensel yang boleh dibawa ke mana sahaja dengan mudah, dan pengasah pensel yang mesra pengguna. Contohnya selamat untuk digunakan lah, tidak menyebabkan kecederaan ketika menggunakan produk ini dan sebagainya. Okey, seterusnya pada bahagian C pula ialah bahagian penambahbaikan, di mana kita akan melakukan penambahbaikan pada produk yang akan kita hasilkan nanti. Okey, apakah penambahbaikan yang perlu ada pada produk yang dihasilkan? Okey, penambahbaikan yang perlu diperlukan ialah produk menggunakan motor untuk menggerakkan produk. Kenapa kita tulis menggunakan motor untuk menggerakkan produk? Sebab pada ciri produk yang pelanggan kehendaki, pelanggan menyatakan bahawa pelanggan inginkan pengasah pensel yang dapat mengasah dengan cepat dan tidak menggunakan tenaga yang banyak. Jadi, penggunaan motor dapat menyelesaikan masalah dan memenuhi ciri-ciri yang dikehendaki oleh pelanggan. Okey, kandungan borang ini boleh diubah sesuai bergantung kepada maklumat yang kamu perlukan. Okey, kita lihat pula dalam kita menyelesaikan masalah pelanggan tadi, kita perlu menggunakan penyelesaian masalah inventif. Tajuk ini kamu telah pun pelajari semasa di tingkatan 2. Jadi tajuk inventif ini sangat penting untuk kita selesaikan masalah bagi mengelakkan kita melakukan kerja ataupun penyelesaian masalah dengan kaedah cuba jaya. Okey. Langkah yang pertama dalam penyelesaian masalah inventif ialah kita mesti mengenal pasti masalah yang berlaku. Okey. Langkah yang kedua, bina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Langkah yang ketiga, buat analisis berantai punca kesan ataupun kita biasa gunakan istilah ceca. Langkah yang keempat, tentukan jenis percanggahan fizikal. Yang kelima, pilih
prinsip inventif yang sesuai. Dan yang keenam, hasilkan cadangan penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran. Okey, sini ada satu contoh produk. Okey, pengasah pensel yang biasa kita dapati di mana-mana kedai stationery. Okey, di sini kita akan senaraikan analisis komponen pada produk ini. Okey, yang pertama badan, kedua mata pengasah, ketiga penutup belakang, skru pengunci, lubang pengorek. Ini antara 5 komponen yang terdapat pada produk pengasah pensel sedia ada. Okey, seterusnya kita akan buat analisis komponen. Okey, badan memegang mata pengasah. Badan penutup belakang. Badan memegang lubang pengorek. Skru pengunci memegang mata pengasah. Mata pengasah memegang pensel. Okey, untuk pensel bukanlah komponen tapi pensel adalah objek. Jadi objek kita mesti menggunakan masa kita buat nanti simbol bagi objek kita mesti gunakan simbol elips untuk objek. Manakala komponen kita menggunakan simbol 4 segi tepat. Case model fungsi. Okey, di sini saya nak betulkan sikit. Tangan bukanlah komponen, tapi tangan adalah super system. Jadi tangan saya buat dalam kotak 4 segi tepat adalah salah. Jadi kita perlu betulkan. Jadi tangan super system mesti ditulis dalam bentuk trapezium 6 segi itu tangan, sebab tangan adalah super system. Yang kita tulis dalam 4 segi tepat ialah komponen sahaja. Okey, tangan memegang badan memegang 3 benda, iaitu yang pertama, badan memegang penutup belakang, badan memegang lubang pengorek, dan badan juga memegang mata pengasah. Okey, mata pengasah dia ada dipegang oleh benda lain, iaitu skru pengunci memegang mata pengasah. Mata pengasah pula memegang pensel. Okey, itu adalah analisis. Itu adalah model fungsi. Seterusnya kita pergi kepada sistem fungsi. Dalam sistem fungsi ini kita akan cuba mengenal pasti bahagian yang bermasalah untuk kita lakukan penambahbaikan. Okey, masih lagi perkaitan yang sama, hubungan yang sama. Okey, cuma di sini kita nak tengok ada sedikit. Mata pengasah dan pensel di garisan interaksi berguna tetapi tidak mencukupi. Hal ini berlaku kerana pelanggan tadi menyatakan bahawa beliau mengalami masalah untuk mengasah pensel, iaitu masalah yang pertama mengambil masa yang lama untuk mengasah pensel, dan masalah yang kedua ialah menggunakan tenaga yang banyak. Okey, jadi kita dapati bahawa mata pengasah menyebabkan masalah itu timbul. Jadi kita bulatkan di sini, buat bulat warna merah ni supaya kita kenal pasti oh inilah bahagian yang bermasalah untuk kita baiki. Okey, so kita dapati bahawa mata pengasah merupakan bahagian yang bermasalah. Okey, jadi kita juga mendapati bahawa pengasah pensel manual tidak dapat mengasah pensel dengan cepat. Okey, setelah kita mengenal pasti bahagian yang bermasalah, kita akan terus kepada langkah seterusnya dalam penyelesaian masalah inventif, iaitu kita akan membuat analisis berantai punca kesan. Okey, analisis berantai punca kesan. CECA. Masa yang lama untuk mengasah pensel. Ini masalah yang kita
kena pasti. Okay. Mengapa pengasah pensel mengambil masa yang lama untuk mengasah pensel? Sebab pensel lambat untuk tajam. Mengapa pensel lambat untuk tajam? Pergerakan mata pengasah perlahan. Mengapa pergerakan mata pengasah perlahan? Mata pengasah digerakkan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia. So, kita dapat buat kesimpulan bahawa pensel mengambil masa yang lama untuk tajam sebab dia digerakkan secara manual menggunakan tenaga manusia. Okey, penyelesaian inventif berdasarkan kaedah pemisahan. Okey. Kita akan bina soalan bagi menentukan kaedah pemisahan, sama ada pemisahan ruang atau pemisahan masa. Okey, ini adalah contoh soalan pemisahan yang kita boleh buat berdasarkan kepada situasi ataupun masalah yang kita dapati tadi. Adakah pengasah pensel perlu mengasah dengan cepat dan banyak dalam masa yang singkat? Okey, itu soalan yang kita dapati daripada masalah tadi. Okey, di sini tipsnya, jika jawapannya ya, maka kita akan memilih kaedah pemisahan masa. Sekiranya jawapannya tidak, kita akan memilih kaedah pemisahan ruang. Okey, jadi jawapan yang saya dapati di sini ialah ya, mata pensel perlu mengasah dengan cepat sebab itu adalah kehendak pelanggan dan banyak dalam masa yang singkat. Okey. Jadi, kesimpulannya, kaedah pemisah masa akan dipilih untuk menyelesaikan masalah di atas. Okay. Dalam kaedah pemisah masa, kita ada 7 prinsip inventif yang boleh kita pilih. Jadi, prinsip inventif yang saya akan pilih ialah prinsip kedinamikan, iaitu menjadikan suatu objek yang tidak bergerak menjadi bergerak. Okay. Dengan menggunakan motor lah, sebab penyelesaian kita nanti saya akan gunakan motor untuk menggerakkan mata pengasah secara automatik. Okey, cadangan penyelesaian ini dihasilkan selepas berbincang bersama pelanggan menggunakan borang project brief. Okey, borang project brief, kita lihat apa yang ada dalam borang ini. Okey, dalam borang ini ada, kita mesti letak tajuk. Tajuk itu adalah nama projek, nama produk yang kita akan hasilkan. Kemudian ada beberapa kriteria di sini, iaitu yang pertama fungsi, persembahan, tujuan pasaran, style, kualiti, kos, jangka masa dan akhir sekali kita lakaran. Okey, ini adalah contoh bagi borang project brief. Okey, dari segi fungsi, apakah kegunaan produk ini? Mengasah pensel dengan cepat dalam masa yang singkat. Di manakah produk ini akan digunakan? Tajam dan cepat. Yang ni jawapannya mungkin boleh kita baiki lagi. Tujuan pasaran, siapakah yang akan menggunakannya? Pelukis pelan, guru, murid sekolah yang wujud ada, kita boleh nyatakan jenama. Contohnya jenama-jenama yang telah terdapat di pasaran. Soalan yang ketiga, bagaimanakah pengguna, bagaimanakah yang akan menggunakan produk ini? Di sini ada dinyatakan pelukis pelan, guru, pelakar, pelukis. Dari segi kuantiti, berapakah jumlah yang diperlukan? Pelanggan kita memerlukan 100 unit. Okey, style atau gaya, bagaimanakah produk mereka bentuk produk ini? Mestilah menarik, futuristik dan ergonomik. Adakah reka bentuk ini akan mendapat perhatian di pasaran? Okey, jawapannya ya. So, dari segi kualiti, kos, jangka masa, lakaran, nanti saya akan sambung dalam video yang seterusnya atau kamu boleh lihat di sini ya. Okey, sampai di sini dulu kelas ni. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya.